Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita sedikitlah tentang homeopati ni. Saya baru-baru ni saya ada pesakit yang mana dia dah tanya saya buat konsultasi apa semua. Lepas tu pada penghujungnya dia macam seolah-olah tak yakin apa dia homeopati ni, apa ubat kita guna dan sebagainya. Jadi saya rasa dia jadi macam tu sebab dia tidak kaji betul-betul siapa saya dan apakah dia rawatan homeopati yang dia nak. Okey, jadi saya rasa mungkin I can share the blame lah pasal mungkin saya tak cukup bagi penerangan apa itu homeopati. Dan saya nasihatkan orang yang nak dapatkan rawatan homeopati, sila kaji dulu, dengar apa yang saya cakap dan kaji apa dia homeopati, barulah book konsultasi. Sebab masa konsultasi saya tak ada masa nak cerita semua-semua tentang homeopati. Dia akan makan masa dan konsultasi saya ada masa yang terhad. Kita cakap sedikit tentang sejarah homeopati ya. Homeopati ini adalah sebenarnya berasal daripada Germany dan orang yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan homeopati adalah Samuel Hahnemann. Namun demikian, Hahnemann bukanlah seorang yang tidak ada latar belakang kedoktoran. Sebenarnya dia seorang medical doctor dan dia banyak kaji dan 2,500 tahun dahulu, Hippocrates iaitu dikenali sebagai bapa perubatan telah mengatakan bahawa through the light, disease is produced and through the application of light, it is cured. Jadi ini prinsip homeopati sebenarnya. Homeopati mengatakan similia similibus curantur, iaitu yang sama betulkan yang serupa. Okey. Jadi inilah dia asas homeopati ya. Dr. Samuel Hahnemann, dia medical doctor dan dia hidup 200 tahun lebih dahulu. Dia merumuskan dan mengaturkan homeopati menjadi sebuah sains moden. Sebab dia seorang medical doctor yang tak puas hati dengan keadaan perubatan masa zaman dia. Dan dia cari prinsip-prinsip homeopati melalui kajian dia sendiri. Okey. Apakah dia homeopati? Prinsip homeopati adalah prinsip alami. Maknanya homeopati ini tidak dipetik dari udara tetapi dia bertindak mengikut prinsip yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi pengamal hanya perlu memahami prinsip untuk aplikasikannya untuk sembuh. Ya. Jadi pengamal dia ambil prinsip yang dah sedia ada dan diaplikasikannya untuk dapatkan penyembuhan ataupun pembaikan kepada pesakit. Okey, homeopati merawat pesakit yang ada penyakit dan bukan penyakit. Sebab itu kalau siapa yang pernah jumpa saya, dia akan tahu bahawa saya akan tanya watak dan apa-apa saja tentang pesakit tu sebelum saya kenakan rawatan. Jadi penawar dipilih secara individu, dia personalized medicine berdasarkan aspek-aspek pesakit yang kita dapat korek dapat tahu, dapat kaji. Okey. Dan dalam cara ia bertindak, kita ambil beberapa contoh lah. Beberapa contoh iaitu contoh for example contoh bawang. Tapi maknanya prinsip homeopati itu berdasarkan kepada apa yang sama dapat betulkan yang serupa. Dos yang digunakan adalah dos nano. Sebab itulah benda-benda yang even benda-benda racun kita guna, tapi bila kita tukarkan dia untuk menjadi ubat homeopati, dia adalah tidak bahaya sebab dos dia terlalu kecil. Nano tu maknanya 1 part per juta part. Dan ada prinsip goncang ya, succussion. Dan setiap remedy tu dia ada molekul remedy tu. Dalam tu ada imprint remedy yang asalnya. Dan kita ada prinsip untuk nak pilih remedy dan ada dos dan kekerapan yang kita akan aturkan mengikut keadaan pesakit. Jadi contoh yang bawang merah Allium Shifa ni, apa yang menyebabkan penyakit boleh menyembuhkan.
sama menyembuh yang sama like yours like. Jadi kita tahulah kalau bawang ni apa dia punya, apa bawang ni punya apa, gejala-gejala bawang ni apa dia. So selalunya kita tahu gejala-gejala bawang ni, kalau kita potong bawang kita akan menangis, mata kita akan rasa pedih dan kadang-kadang keluar air hidung. Keadaan ini juga berlaku bila kita dapat sejenis sesama di mana mata pun berair, hidung pun berair. Jadi maknanya kita akan bagi alam syifa kepada seorang yang alami simptom-simptom yang sama. Okey. Okey, jadi saya cerita sedikitlah tentang law of similars ni kan. Jadi law of similars ni adalah di mana kita keadaan sakit, keadaan sihat, kita start dengan keadaan sihat lah kan. Kita start dengan keadaan sihat dan lepas tu kita diserang oleh patogen. Patogen ni banyak ya, boleh jadi patogen ni daripada trauma, fizikal ataupun emosional dan juga jenis bakteria, fungus dengan virus. Ini semua adalah patogen yang menyebabkan penyakit. Jadi yang ni saya simplify jadi complicated jugalah sebab apa? Ada juga yang boleh diwarisi macam DNA, genetik dan sebagainya. Okey, tetapi dia akan mengakibatkan orang itu dapat keadaan sakit. Okey, jadi bila kita bagi penawar yang mirip penyakit yang di mana kita pilih mengikut undang-undang serasi dan diberi kepada pesakit, dia akan menyebabkan kuasa hayat, iaitu kuasa badan kita sendiri, self-healing power badan kita akan bertindak untuk kekalkan ataupun datangkan balik kesihatan, pulih baliklah. Okey? Jadi itulah dia basicnya tentang homeopati dan dia akan, apa orang kata, in the end, apa yang saya nak cakap dah lupa dah. Inilah basic dia, but actually it's more complicated than that. Tapi basically this is what we do. Apa inilah yang kita buat bila kita amalkan rawatan homeopati. Badan kita juga yang akan bertindak untuk buat correction dan badan kita ada undang-undang dia sendiri ya. Cara dia betulkan tu adalah undang-undang dia sendiri dan tak boleh tidak semua orang akan alami gejala-gejala untuk sembuh dengan cara yang step by step. Okey? Jadi ini saya akan explain further lah. Okey?